Salam sejahtera murid-murid. Dalam episod pelajaran kita pada kali ini, kita akan meninjau sebuah lagi tamadun yang unik dan istimewa, iaitu tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba ini, murid-murid, dianggap sebagai anugerah Sungai Nil kerana tamadun Mesir Purba bermula di lembah Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. Air Sungai Nil yang melimpah ke tanah gersang dan berpadang pasir telah mengubah bentuk muka bumi Mesir menjadi delta subur untuk pertanian serta pertempatan manusia. Pertempatan tetap di sepanjang lembah Nil kemudiannya berkembang menjadi perkampungan. Kampung-kampung bergabung menjadi bandar dan bandar-bandar bergabung membentuk nom atau daerah. Semua nom kemudiannya disatukan dan salah sebuah bandarnya menjadi pusat pentadbiran seperti Bandar Memphis, Tibis dan Tinis. Kehidupan di bandar amat penting bagi tamadun Mesir kerana di bandar terdapat tempat kediaman Firaun, pusat pemerintahan dan pentadbiran, pelabuhan, pusat keagamaan, pusat tumpuan penduduk Mesir. Firaun Menes telah menyatukan semua nom dan membentuk sebuah kerajaan. Beliau memilih Tinis di bahagian tengah Sungai Nil sebagai pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran kemudiannya berpindah ke Memphis dan selepas itu ke Bandar Tibis. Susun lapis masyarakat tamadun Mesir Purba seperti berikut. Seorang raja yang dipanggil Firaun sebagai ketua kerajaan. Di bawah Firaun ialah golongan pembesar, bangsawan, rahib, tuan tanah dan jurutulis. Lapisan seterusnya ialah golongan rakyat bebas yang terdiri daripada petani, pedagang dan artisan. Lapisan paling bawah ialah hamba. Sistem pemerintahan tamadun Mesir Purba diketuai Firaun. Firaun dibantu oleh golongan bangsawan yang menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan di dalam negara. Golongan bangsawan adalah pembesar yang terdiri daripada pegawai, penasihat dan gabno yang mentadbir wilayah taklukan. Selain itu, rahib bertanggungjawab mengurus hal-hal keagamaan. Jurutulis yang terdiri daripada orang awam dilantik untuk membantu urusan pentadbiran dengan menulis semua rekod kerajaan. Tahukah murid-murid, wanita dalam tamadun Mesir Purba mampu memerintah dan mempunyai status tinggi serta diiktiraf sebagai pemimpin. Contohnya, Firaun Hatshepsut yang membina terusan dan menukarkan padang pasir kepada tanah pertanian subur.
Perkembangan aktiviti ekonomi tamadun Mesir Purba menyebabkan pengkhususan kerja bertambah penting. Antara pekerjaan penting masyarakat tamadun Mesir Purba ialah penenunan kain, pembuatan tembikar dan pelbagai peralatan, perlombongan dan perdagangan. Tekstil dan kertas merupakan ekspor utama Mesir Purba. Masyarakat Mesir Purba percaya kepada konsep politisme, iaitu pemujaan banyak Tuhan. Setiap Tuhan dikaitkan dengan unsur alam seperti Re, Tuhan Matahari; Ra'atum, Tuhan Langit; Amun, Tuhan Angin. Mereka juga percaya kepada kehidupan selepas mati, dan kepercayaan ini menyebabkan mayat disimpan dan dijaga dengan teliti. Makam mayat disemadikan bersama-sama dengan barangan dan kelengkapan harian sebagai keperluan kehidupan selepas mati. Tamadun Mesir Purba mempunyai sistem tulisan yang dikenali sebagai hieroglif. Sistem ini berasaskan kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi. Tulisan ini digunakan untuk merekodkan aktiviti pertanian dan pungutan cukai dan berkaitan upacara keagamaan. Sumbangan utama tamadun Mesir Purba ialah dalam seni bina yang mengagumkan, iaitu pembinaan piramid. Pembinaan piramid adalah hasil ilham Imhotep, iaitu seorang saintis, arkitek, ahli fizik dan penasihat Firaun Djoser. Piramid yang dibina sebagai bukti masyarakat Mesir Purba mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Imhotep memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan menggunakan batu bata. Antara piramid terkenal ialah Piramid Saqqara dan piramid yang dibina di Giza. Orang Mesir menghasilkan kertas daripada pokok papyrus yang banyak hidup di lembah Nil. Penciptaan kertas telah memudahkan penyimpanan segala khazanah bangsa Mesir. Penciptaan kertas membolehkan masyarakat Mesir Purba tidak lagi bergantung kepada kepingan batu bata untuk tujuan membuat catatan. Sistem tulisan yang dikenali sebagai hieroglif digunakan untuk menyimpan rekod. Tulisan ini yang merupakan tulisan bergambar juga terpahat dengan begitu cantik, halus dan penuh seni pada makam dan batu. Sistem pendidikan diwujudkan untuk melahirkan pegawai kerajaan, terutamanya jurutulis yang terlatih dan pakar. Mata pelajaran yang diajar ialah ilmu geometri, matematik dan sains. Selain itu, masyarakat Mesir Purba juga mahir dalam bidang fizik, kimia, perubatan dan pembedahan. Kemajuan dalam ilmu perubatan telah melahirkan para pengamal perubatan yang berkhidmat untuk Firaun dan masyarakat. Golongan ini berstatus tinggi dalam masyarakat. Amalan memumiakan mayat dan pengetahuan tentang fungsi sistem tubuh memperlihatkan kemajuan dalam bidang perubatan. Perkembangan dalam bidang-bidang seperti algebra, geometri dan astronomi
telah digunakan untuk mengawal limpahan air Sungai Nil yang mengakibatkan banjir setiap tahun. Pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik membolehkan masyarakat Mesir Purba mewujudkan sistem kalendar berdasarkan 365 hari dan 12 bulan dalam setahun. Ilmu pengetahuan yang ada juga digunakan oleh pemerintah Mesir Purba untuk mencipta sistem pengairan untuk mengairi padang pasir yang gersang menjadi kawasan pertanian subur. Selain daripada tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba, dua lagi tamadun di Asia Timur merupakan tamadun terawal yang agung, iaitu tamadun Indus dan tamadun Huangho. Kegemilangan sesebuah tamadun itu tidak akan dinikmati dan diketahui generasi akan datang sekiranya masyarakat terdahulu tidak meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk dikaji dan dipelajari. Tinggalan seperti bangunan, tulisan, dokumen serta buku merupakan salah satu manifestasi kewujudan sebuah tamadun yang agung. Oleh kerana itu, amat penting bagi kita memelihara dan memelihara warisan peradaban ini demi kelangsungan tamadun untuk kebaikan generasi muda hari ini. Apakah kerjaya masa kini yang ada hubung kait dengan ilmu yang telah murid-murid pelajari tadi? Antara kerjaya yang masih relevan ialah arkitek, doktor, penulis dan peniaga. Sekian, selamat belajar dan jumpa lagi di episod seterusnya.